khabar semua? Okey, hari ini cikgu nak ajar satu perkara baru, iaitu tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Okey, mungkin ada pada kamu yang tahu apa itu kata kerja. Kepada yang tak tahu, kata kerja ialah perbuatan yang kamu lakukan setiap hari. Sebagai contoh, kamu menulis ke, kamu mengira ke, kamu menyapu sampah ke, itu semua adalah perbuatan. Okey, apa beza kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif? Okey, sebelum cikgu terangkan macam mana kita nak buat ayat kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif, cikgu nak terangkan satu formula yang di mana kalau kamu tahu kalau ada ini, okey, ini ialah kata kerja aktif. Kalau ada ini ialah kata kerja pasif. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey. Baik. Kalau kata kerja aktif, kamu mesti ada imbuhan men. Okey, sebagai contoh, membaca, menendang, menyapu, mengira, apa lagi yang kamu tahu. Yang penting tu mesti berkaitan dengan perbuatan. Okey, boleh faham? Baik, yang kedua ialah kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kamu mesti tahu untuk permulaan kata kerja pasif mesti ada imbuhan di. Okey, contohnya dibaca, ditendang, disapu, ditulis, dikira dan sebagainya. Mesti melibatkan perbuatan juga tetapi imbuhannya berbeza. Okey, baik. Baik, ini untuk ialah ayat aktif dan juga ayat pasif. Okey, kita tengok dulu untuk ayat aktif. Okey. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku. Contoh ayat diberi ialah Ali membaca buku. Baik, Ali ialah pelaku. Membaca ialah kata kerja transitif. Okey, sebab apa kata kerja transitif? Kerana dia ada imbuhan me. Okey, membaca buku. Buku ialah objek. Okey, boleh faham? Cikgu ulang lagi sekali. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku. Okey, pelaku tu mesti di depan sekali. Pelaku tu siapa? Pelaku tu awak lah. Awak, pakcik ke, ibu ke, ayah ke, guru ke, itu semua ialah pelaku. Okey? Baik, untuk ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek kata kerja transitif daripada pelaku. Sebagai contoh, buku dibaca oleh Ali. Nampak tak? Buku tu objek. Tetapi kalau untuk ayat aktif, objek di belakang sekali. Tetapi untuk ayat pasif, objek berada di depan sekali. Okey, kemudian kata kerja pasif mesti ditukar kepada imbuhan di. Okey, kalau jadi ayat aktif dia kata Ali membaca. Tetapi bila masuk ke ayat pasif, buku dibaca. Okey, buku dibaca oleh siapa? Buku dibaca oleh Ali. Okey, ingat itu saja perbezaannya. Ayat aktif mesti imbuhan me. Kalau ayat pasif mesti imbuhan di. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, apa itu kata kerja aktif transitif? Mesti ramai kata, cikgu apa ni? Sama ke macam kata kerja aktif? Ya, lebih kurang sama. Tetapi, kata kerja aktif transitif mesti diikuti objek untuk melengkapkan ayat. Sebagai contoh, menanam pokok, membina rumah, mencipta lagu, memelihara kucing dan sebagainya. Kamu boleh lihat contoh yang cikgu berikan. Okey, semuanya ada pelengkap ayat. Contoh menanam. Kamu menanam apa? Mesti kamu menanam pokok. Okey, kalau kamu menghias apa? Menghias bilik, menghias rumah, menghias dapur. Okey, itulah maksudnya kata kerja aktif transitif. Maksudnya mesti apa yang kamu buat. Okey, boleh faham? Okey, kamu boleh tengok contoh dulu. Cikgu bagi masa selama 10 saat.
Okey, selesai. Baik. Untuk tugasan kali ini, cikgu nak kamu bina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Okey, pelajar dibenarkan menyalin soalan dengan menggunakan selai kertas. Kamu boleh gunakan selai kertas ke nak gunakan apa-apa yang kamu tak kisahlah. Yang penting kamu boleh menulis. Okey, dan kamu mesti menjawab ke semua soalan. Okey, soalan yang kamu buat tu mesti buat dengan usaha sendiri, bukan mengharapkan tolongan daripada keluarga ataupun ibu bapa ataupun adik-adik kamu. Cikgu nak kamu usaha sendiri. Biar salah sebab kamu belajar, jangan salah sebab kamu meniru. Okey? Baik. Selepas kamu siap soalan tersebut, kamu boleh hantarkan gambar. Okey? Kamu dah siap, kamu ambil gambar, kemudian kamu hantar kepada cikgu. Dan cikgu akan nilai daripada gambar tu nanti. Okey? Jadi ini ialah ayat yang cikgu bukan ayat tapi kata kerja yang cikgu berikan supaya kamu boleh bina. Okey? Kamu bina ayat berdasarkan kata kerja cikgu berikan ni. Okey, ada 3 kata kerja aktif transitif dan ada 3 kata kerja pasif. Okey, kamu perlu buat membina ayat menggunakan perkataan yang cikgu berikan ni. Okey, jangan buat ayat yang susah-susah, buat ayat yang mudah. Okey, yang mudah, yang mana kamu boleh faham. Cikgu bukan nak tengok kamu buat macam mana, tetapi cikgu nak tengok sejauh mana kamu boleh faham tentang kata kerja ini. Okey, jadi itu sahaja. Cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kita belajar tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Okey, cikgu harap kamu boleh ingat apa yang kita belajar pada hari ini dan boleh gunakan nanti dalam peperiksaan ataupun kamu gunakan untuk membina ayat atau sebagainya. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Okey, hari ini cikgu nak ajar tentang satu topik yang baru, iaitu tentang kata bantu. Apa itu kata bantu? Okey, hari ini cikgu nak terangkan apa itu kata bantu. Okey? Okey, maksud kata bantu ialah kata yang membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Macam mana tu? Okey, cikgu akan terangkan. Kata bantu mempunyai 2 bahagian, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okey, ingat kata bantu aspek, kata bantu ragam. Boleh ingat tak ni? Tapi jangan risau. Okey, kesemua kata bantu ni kamu boleh gunakan nanti. Okey, tak kisahlah dia kata bantu aspek ke, kata bantu ragam ke, bergantung kepada ayat yang kamu bina. Okey, baik. Untuk kata bantu aspek, kalau untuk kata bantu seperti telah, sudah, pernah, ianya bermaksud menunjukkan perbuatan yang telah berlaku. Sebagai contoh ayat diberikan ialah kami sudah membaca buku itu. Dia pernah bekerja di kedai itu. Maksudnya benda tu dah lepas. Okey, benda dah lepas, kamu boleh gunakan kata bantu seperti telah, sudah dan pernah. Okey. Yang kedua, kata bantu sedang, masih, tengah menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku. Ini selalunya kamu gunakan dalam membina ayat. Okey, terutama sekali bagi perkataan sedang. Okey, sedang menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku. Sebagai contoh yang pertama, Khairi sedang menunggu kawannya di perhentian teksi. Okey, sedang tu memang di tengah tunggu. Okey, baik. Yang ketiga, kata bantu aspek ketiga ialah akan, belum, menunjukkan perbuatan yang akan berlaku. Contohnya, mereka akan bertolak ke Pahang pada esok pagi. Maksudnya mereka akan bertolak nanti. Maksudnya esok baru diorang akan bertolak.
Tolak maksudnya pergilah. Okey. Alright. Cik ulangi sekali, kata bantu aspek ada 3 iaitu telah, sudah, pernah. Ingat, telah sudah pernah perkara yang sudah berlaku, yang benda yang dah lepas. Okey, kali yang kedua sedang, masih, tengah. Maksudnya perkara itu sedang berlaku. Okey, kalau akan belum, maksudnya benda tu belum jadi lagi dan dia akan berlaku. Maksudnya benda tu nanti baru kita akan tahu. Okey? Baik. Untuk kata bantu ragam, okey, contoh kata bantu ragam dah hendak, mahu, ingin. Hendak, mahu, ingin bermaksud menunjukkan sesuatu keinginan atau tujuan. Contoh ayat, dia hendak membeli sebuah motosikal. Hendak maksudnya dia ingin. Contoh lagi yang boleh saya bagi ialah dia hendak membeli sebuah buku. Maksudnya dia hendak membeli sebuah buku kerana dia teringin. Okay, sebab tu kita gunakan kata bantu hendak, mahu, ingin. Okey, yang kedua, kata bantu ragam yang kedua ialah harus, mesti, perlu, wajib yang bermaksud menunjukkan buatan yang mesti dilakukan. Sebagai contoh, murid-murid harus mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, setiap warga negara mesti menjaga kebersihan alam sekitar. Maksudnya benda tu kita mesti buat. Okey, benda tu memang kita kena buat. Yang ketiga, kata bantu yang ketiga ialah boleh, dapat. Maksudnya menunjukkan keupayaan membuat sesuatu. Okey, sebagai contoh, Kasim dapat mengangkat batu yang berat itu. Maksudnya dia boleh angkat batu yang berat tu. Dia berupaya, dia ada tenaga. Okey, itu kita gunakan kata bantu boleh ataupun dapat. Dan yang terakhir ialah kata bantu ragam mungkin. Mungkin maksudnya menunjukkan perbuatan kebarangkalian atau kemungkinan. Maksudnya benda tu sama ada boleh ataupun tak boleh, jadi ataupun tak jadi. Okey, contoh ayat, pegawai itu mungkin bersinggah di gerai makanan Medan Selera. Mungkin maksudnya mungkin dia akan datang, mungkin dia tak akan datang. Okey, faham? Okey. Untuk tugasan kali ini, cikgu nak kamu bina 3 ayat daripada kata bantu aspek dan 3 ayat daripada kata bantu ragam. Okey, cikgu terangkan di sini, kamu boleh pilih tak kisah apa-apa perkataan sekalipun. Sama ada contoh kata bantu aspek, kamu nak ambil macam kata aspek tadi apa ya? Kata bantu aspek tadi kamu ambil maaf ya. Aspek kamu ambil telah. Contoh kamu ambil telah, kemudian kamu ambil sedang dan kamu ambil akan. Okey, dah cukup 3. Okey, tak perlu ambil banyak-banyak. Baik. Untuk kata bantu ragam, kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak. Ambil saja yang mana. Tapi jangan tengok ayat contoh diberikan. Jangan saling balik ayat tu. Buat ayat sendiri. Okey? Hendak, mahu, ingin. Kalau kamu nak buat ayat harus, buat ayat harus macam mana. Kalau buat ayat mungkin, cara buat ayat mungkin. Okey? Baik. Jadi, kamu hanya perlu pilih 3 daripada kata bantu aspek dan 3 daripada kata bantu ragam. Okey? Tak perlu banyak pun. Cikgu nak kamu bina 6 ayat. Okey? 6 ayat dengan ayat yang mesti ada objek, mesti ada pelaku. Okey? Kalau boleh juga, mesti ada kata kerja. Okey? Baik. Setelah kamu siap buat pelatihan tersebut di selai kertas, okey, atas selai kertas ke, tak kisahlah buat kat mana, tapi mesti benda tu kamu buat sendiri. Okey, kamu buat sendiri tanpa bantuan daripada ibu bapa, tanpa bantuan daripada keluarga kamu, tanpa bantuan daripada adik-adik kamu. Cikgu nak kamu usaha sendiri macam mana kamu nak buat. Okey, jadi tolong buat dengan sebaik yang mungkin. Okey, biar salah sebab kamu mencuba, jangan salah sebab kamu meniru. Okey, inilah proses pembelajaran. Tak kisah kamu salah, cikgu tak marah. Yang penting kamu usaha, itu cikgu rasa lagi seronok tengok kamu buat.
Okey, jadi dah siap jawab soalan tu, ambil gambar, kemudian hantar kepada cikgu. Okey? Boleh? Alright, itu saja untuk hari ini. Jadi, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan pada hari ini, iaitu tentang kata bantu. Okey, kata bantu tadi cikgu kata ada berapa? Ada dua. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okey, jadi ingat, tak kisahlah kamu nak guna kata bantu aspek ke ragam ke dalam ayat kamu, tetapi mesti kata bantu tu betul. Okey, dengan ayat yang kamu guna. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian itu saja. Terima kasih kelas. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Okey, hari ini cikgu nak ajar tentang satu topik yang baru, iaitu tentang kata bantu. Apa itu kata bantu? Okey, hari ini cikgu nak terangkan apa itu kata bantu. Okey? Okey, maksud kata bantu ialah kata yang membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Macam mana tu? Okey, cikgu akan terangkan. Kata bantu mempunyai dua bahagian, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okey, ingat kata bantu aspek, kata bantu ragam. Boleh ingat tak ni? Tapi jangan risau. Okey, kesemua kata bantu ni kamu boleh gunakan nanti. Okey, tak kisahlah dia kata bantu aspek ke, kata bantu ragam ke, bergantung kepada ayat yang kamu bina. Okey, baik. Untuk kata bantu aspek, kalau untuk kata bantu seperti telah, sudah, pernah, ianya bermaksud menunjukkan perbuatan yang telah berlaku. Sebagai contoh ayat diberikan ialah kami sudah membaca buku itu. Dia pernah bekerja di kedai itu. Maksudnya benda tu dah lepas. Okey, benda dah lepas, kamu boleh gunakan kata bantu seperti telah, sudah dan pernah. Okey. Yang kedua, kata bantu sedang, masih, tengah menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku. Ini selalunya kamu gunakan dalam membina ayat. Okey, terutama sekali bagi perkataan sedang. Okey, sedang menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku. Sebagai contoh yang pertama, Khairi sedang menunggu kawannya di perhentian teksi. Okey, sedang tu memang menunjukkan dia tengah tunggu. Okey, baik. Yang ketiga, kata bantu aspek ketiga ialah akan, belum, menunjukkan perbuatan yang akan berlaku. Contohnya, mereka akan bertolak ke Pahang pada esok pagi. Maksudnya, mereka akan bertolak nanti. Maksudnya, esok baru diorang akan bertolak. Tolak maksudnya pergilah. Okey? Alright. Cik ulangi sekali, kata bantu aspek ada tiga, iaitu telah, sudah, pernah. Ingat, telah sudah pernah perkara yang sudah berlaku, yang benda yang dah lepas. Okey, kali yang kedua, sedang, masih, tengah. Maksudnya perkara itu sedang berlaku. Okey, kalau akan, belum, maksudnya benda itu belum jadi lagi dan dia akan berlaku. Maksudnya benda itu nanti baru kita akan tahu. Okey? Baik. Untuk kata bantu ragam, okey, contoh kata bantu ragam dah hendak, mahu, ingin. Hendak, mahu, ingin bermaksud menunjukkan sesuatu keinginan atau tujuan. Contoh ayat, dia hendak membeli sebuah motosikal. Hendak maksudnya dia ingin. Contoh lagi yang boleh saya bagi ialah dia hendak membeli sebuah buku. Maksudnya dia hendak membeli sebuah buku kerana dia teringin. Okay, sebab tu kita gunakan kata bantu hendak, mahu, ingin. Okey, yang kedua, kata bantu ragam yang kedua ialah harus, mesti, perlu, wajib, yang bermaksud menunjukkan perbuatan yang mesti dilakukan. Sebagai contoh, murid-murid harus mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, setiap warga negara mesti menjaga kebersihan alam sekitar. Maksudnya benda tu kita mesti buat.
Okey, benda tu memang kita kena buat. Yang ketiga, kata bantu yang ketiga ialah boleh dapat. Maksudnya menunjukkan keupayaan membuat sesuatu. Okey, sebagai contoh, Kasim dapat mengangkat batu yang berat itu. Maksudnya dia boleh angkat batu yang berat tu. Dia berupaya, dia ada tenaga. Okey, itu kita gunakan kata bantu boleh ataupun dapat. Dan yang terakhir ialah kata bantu ragam mungkin. Mungkin maksudnya menunjukkan perubatan kebarangkalian atau kemungkinan. Maksudnya benda tu sama ada boleh ataupun tak boleh, jadi ataupun tak jadi. Okey, contoh ayat, pegawai itu mungkin bersinggah di gerai makanan Medan Selera. Mungkin maksudnya mungkin dia akan datang, mungkin dia tak akan datang. Okey, dah faham? Okey. Untuk tugasan kali ini, cikgu nak kamu bina 3 ayat daripada kata bantu aspek dan 3 ayat daripada kata bantu ragam. Okey, cikgu terangkan di sini, kamu boleh pilih tak kisah apa-apa perkataan sekalipun. Sama ada contoh kata bantu aspek, kamu nak ambil macam kata aspek tadi apa ya? Kata bantu aspek tadi kamu ambil maaf ya, aspek kamu boleh ambil telah. Contoh kamu ambil telah, kemudian kamu ambil sedang dan kamu ambil akan. Okey, dah cukup 3. Okey, tak perlu ambil banyak-banyak. Baik, untuk kata bantu ragam, kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak. Ambil saja yang mana. Tapi jangan tengok ayat contoh diberikan. Jangan saling balik ayat tu. Buat ayat sendiri. Okey? Hendak, mahu, ingin. Kalau kamu nak buat ayat harus, buat ayat harus macam mana. Kalau buat ayat mungkin, macam mana buat ayat mungkin. Okey? Baik. Jadi, kamu hanya perlu pilih 3 daripada kata bantu aspek dan 3 daripada kata bantu ragam. Okey? Tak perlu banyak pun. Cikgu nak kamu bina 6 ayat. Okey? 6 ayat dengan ayat yang mesti ada objek, mesti ada pelaku. Okey? Kalau boleh juga, mesti ada kata kerja. Okey? Baik. Setelah kamu siap buat pelatihan tersebut di selai kertas, okey, atas selai kertas ke, tak kisahlah buat kat mana, tapi mesti benda tu kamu buat sendiri. Okey, kamu buat sendiri tanpa bantuan daripada ibu bapa, tanpa bantuan daripada keluarga kamu, tanpa bantuan daripada adik-adik kamu. Cikgu nak kamu usaha sendiri macam mana kamu nak buat. Okey, jadi tolong buat dengan sebaik yang mungkin. Okey, biar salah sebab kamu mencuba, jangan salah sebab kamu meniru. Okey, inilah proses pembelajaran. Tak kisah kamu salah, cikgu tak marah. Yang penting kamu usaha, itu cikgu rasa lagi seronok tengok kamu buat. Okey, jadi dah siap jawab soalan tu, ambil gambar, kemudian hantar kepada cikgu. Okey, boleh? Alright, itu saja untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan pada hari ini, iaitu tentang kata bantu. Okey, kata bantu tadi cikgu kata ada berapa? Ada dua, kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okey, jadi ingat, tak kisahlah kamu nak guna kata bantu aspek ke ragam ke dalam ayat kamu, tetapi mesti kata bantu tu betul. Okey, dengan ayat yang kamu guna. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian itu saja. Terima kasih kelas. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Okey, hari ini cikgu nak ajarkan tentang satu topik baru, iaitu tentang penjodoh bilangan. Siapa tahu apakah itu penjodoh bilangan? Ramai tak tahu kan? Okey, hari ini cikgu akan terangkan apakah itu penjodoh bilangan. Okey? Baik. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Macam mana tu? Okey, cikgu akan bagi contoh penjodoh bilangan kepada kamu. Okey, yang pertama, seekor.
Seekor hanya digunakan untuk semua jenis binatang. Okey, tak boleh gunakan untuk benda, tak boleh gunakan untuk manusia. Hanya untuk binatang sahaja. Okey, sebagai contoh, ikan, monyet, cicak, lipas dan sebagainya. Okey, mesti ingat, seekor hanya untuk binatang sahaja. Okey, baik. Yang kedua, sebatang. Sebatang menunjukkan benda yang panjang. Sebagai contoh, galah, pensel, sungai. Mungkin ramai kata, cikgu, kenapa mesti sungai gunakan sebatang? Sebab apa? Sungai merupakan satu orang kata apa? Macam satu laluan yang panjang ataupun satu aliran air yang panjang. Okey. Yang keempat ialah sebatang lilin. Ingat, bila kamu jumpa macam pembaris, kamu nak sebut apa? Sebatang. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah sekeping. Sekeping ialah benda yang rata, nipis dan tipis. Sebagai contoh, shilling, biskut, kad, roti. Dan juga yang selalu kamu sebut di sekolah. Yang kamu jumpa ni cakap, cikgu, ini kan sekeping papan. Cikgu terkejut. Macam mana kamu tahu? Sekarang cikgu tak ajar lagi benda bilangan. Maksudnya kamu tahu untuk papan kita mesti gunakan sekeping. Pandai. Okey. Yang keempat ialah sekuntum. Sekuntum hanya khas ataupun hanya boleh digunakan untuk bunga sahaja. Tak boleh untuk binatang. Tak ada nama sekuntum cicak, sekuntum harimau. Mana sekuntum harimau? Mesti gunakan seekor harimau. Okey, kalau sekuntum bunga yang kamu suka. Contoh sekuntum bunga mawar, sekuntum bunga melur, sekuntum bunga raya. Okey, itu kalau satu. Okey, tapi kalau banyak, sejambak bunga. Okey. Dan yang terakhir ialah seketul. Seketul ni benda yang berketul dan padu. Sebagai contoh, seketul daging, seketul tulang, seketul ais dan juga seketul batu. Pandai. Okey. Untuk tugasan PKP 3, cikgu nak kamu isikan jawapan yang betul dalam jadual di bawah. Belajar dibenarkan menyalin jadual tersebut. Okey, cikgu benarkan kamu salin jadual tersebut di atas sehelai kertas. Okey, kemudian kamu perlu tulis hanya satu jawapan saja bagi setiap soalan. Tak perlu buat banyak pun, cikgu tak nak buat banyak, nak satu saja. Yang penting kamu faham. Okey, dan yang ketiga, selepas kamu dah siap tulis jawapan, cikgu nak kamu ambil gambar jadual tersebut, kemudian hantar kepada cikgu. Boleh? Baik, ini soalannya. Susah ke senang? Siapa kata senang? Alhamdulillah. Semoga kamu faham apa yang cikgu ajar hari ini. Dan kata siapa yang susah tu, yang kata soalan ni cikgu, soalan susah lah. Kenapa dia buat soalan macam ni? Kamu perlu banyak ulang kaji lagi. Sebab apa? Ini ialah penjodoh bilangan ataupun objek yang cikgu gunakan yang ada dekat contoh tadi tu. 5 contoh cikgu bagi tadi tu, ini semua ada dekat sini. Okey, kamu hanya perlu tulis balik penjodoh bilangan ni apa. Okey? Okey. Itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua boleh manfaatkan apa yang cikgu ajar pada hari ini, dan kalau boleh tolong ingat walaupun satu pun. Satu penjodoh bilangan pun cikgu dah bersyukur sangat dah. Okey, tolong ingat walaupun satu. Okey. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni cikgu nak ajar satu perkara baru, iaitu tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Okey,
Mungkin ada pada kamu yang tahu apa itu kata kerja. Kepada yang tak tahu, kata kerja ialah perbuatan yang kamu lakukan setiap hari. Sebagai contoh, kamu menulis ke, kamu mengira ke, kamu menyapu sampah ke, itu semua adalah perbuatan. Okey, apa beza kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif? Okey, sebelum cikgu terangkan macam mana kita nak buat ayat kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif, cikgu nak terangkan satu formula yang di mana kalau kamu tahu kalau ada ini, okey, ini ialah kata kerja aktif. Kalau ada ini ialah kata kerja pasif. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey. Baik. Kalau kata kerja aktif, kamu mesti ada imbuhan men. Okey, sebagai contoh, membaca, menendang, menyapu, mengira, apa lagi yang kamu tahu. Yang penting tu mesti berkaitan dengan perbuatan. Okey, boleh faham? Baik, yang kedua ialah kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kamu mesti tahu untuk permulaan kata kerja pasif mesti ada imbuhan di. Okey, contohnya dibaca, ditendang, disapu, ditulis, dikira dan sebagainya. Mesti melibatkan perbuatan juga tetapi imbuhannya berbeza. Okey, baik. Baik, ini untuk ialah ayat aktif dan juga ayat pasif. Okey, kita tengok dulu untuk ayat aktif. Okey. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku. Contoh ayat diberi ialah Ali membaca buku. Baik, Ali ialah pelaku. Membaca ialah kata kerja transitif. Okey, sebab apa kata kerja transitif? Kerana dia ada imbuhan me. Okey, membaca buku. Buku ialah objek. Okey, boleh faham? Cikgu ulang lagi sekali. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku. Okey, pelaku tu mesti di depan sekali. Pelaku tu siapa? Pelaku tu awak lah. Awak, pakcik ke, ibu ke, ayah ke, guru ke, itu semua ialah pelaku. Okey? Baik, untuk ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek kata kerja transitif daripada pelaku. Sebagai contoh, buku dibaca oleh Ali. Nampak tak? Buku tu objek. Tetapi kalau untuk ayat aktif, objek di belakang sekali. Tetapi untuk ayat pasif, objek berada di depan sekali. Okey, kemudian kata kerja pasif mesti ditukar kepada imbuhan di. Okey, kalau jadi ayat aktif dia kata Ali membaca. Tetapi bila masuk ke ayat pasif, buku dibaca. Okey, buku dibaca oleh siapa? Buku dibaca oleh Ali. Okey, ingat itu saja perbezaannya. Ayat aktif mesti imbuhan me. Kalau ayat pasif mesti imbuhan di. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, apa itu kata kerja aktif transitif? Mesti ramai kata, cikgu apa ni? Sama ke macam kata kerja aktif? Ya, lebih kurang sama. Tetapi, kata kerja aktif transitif mesti diikuti objek untuk melengkapkan ayat. Sebagai contoh, menanam pokok, membina rumah, mencipta lagu, memelihara kucing dan sebagainya. Kamu boleh lihat contoh yang cikgu berikan. Okey, semuanya ada pelengkap ayat. Contoh menanam. Kamu menanam apa? Mesti kamu menanam pokok. Okey, kalau kamu menghias apa? Menghias bilik, menghias rumah, menghias dapur. Okey, itulah maksudnya kata kerja aktif transitif. Maksudnya mesti apa yang kamu buat. Okey, boleh faham? Okey, kamu boleh tengok contoh dulu. Cikgu bagi masa selama 10 saat. Okey, selesai. Baik. Untuk tugasan kali ini,
Cikgu nak kamu bina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Okey? Pelajar dibenarkan menyalin soalan dengan menggunakan selai kertas. Kamu boleh gunakan selai kertas ke, nak gunakan apa-apa yang kamu tak kisahlah. Yang penting kamu boleh menulis. Okey? Dan kamu mesti menjawab ke semua soalan. Okey? Soalan yang kamu buat tu mesti buat dengan usaha sendiri, bukan mengharapkan tolongan daripada keluarga ataupun ibu bapa ataupun adik-adik kamu. Cikgu nak kamu usaha sendiri. Biar salah sebab kamu belajar, jangan salah sebab kamu meniru. Okey? Baik. Selepas kamu siap soalan tersebut, kamu boleh hantarkan gambar. Okey? Kamu dah siap, kamu ambil gambar, kemudian kamu hantar kepada cikgu. Dan cikgu akan nilai daripada gambar tu nanti. Okey? Jadi, ini ialah ayat yang cikgu, bukan ayat, tapi kata kerja yang cikgu berikan supaya kamu boleh bina. Okey? Kamu bina ayat berdasarkan kata kerja cikgu berikan ni. Okey, ada 3 kata kerja aktif transitif dan ada 3 kata kerja pasif. Okey, kamu perlu buat membina ayat menggunakan perkataan yang cikgu berikan ni. Okey, jangan buat ayat yang susah-susah, buat ayat yang mudah. Okey, yang mudah, yang mana kamu boleh faham. Cikgu bukan nak tengok kamu buat macam mana, tetapi cikgu nak tengok sejauh mana kamu boleh faham tentang kata kerja ini. Okey, jadi itu sahaja. Cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kita belajar tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Okey, cikgu harap kamu boleh ingat apa yang kita belajar pada hari ini dan boleh gunakan nanti dalam peperiksaan ataupun kamu gunakan untuk membina ayat atau sebagainya. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum.